Oh, mungkin kamu aja ya. Nanti dia orang boleh. Seliber Tafi. Oh, siapa dulu? Mudirah cakap. Mudirah dulu Assalamualaikum. Ibu apa boleh respon yang anda ada dalam ni? Boleh dengar suara dengan jelas ataupun tidak? Interview tu kot 10 dah ni kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sebelum kita memulakan taklimat pada pagi ini, kita buka pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selamat datang saya ucapkan kepada ibu bapa yang hadir taklimat secara online mengenai silibus tahfiz yang akan dilaksanakan pada tahun hadapan. Untuk makluman ibu bapa, insya-Allah pada pagi ini kita akan ada dua
slot, iaitu yang pertama berkaitan dengan objektif dan juga slot yang kedua berkaitan dengan silibus tahfiz yang akan dilaksanakan. Jadi insyaAllah untuk silibus untuk objektif yang pertama, insyaAllah akan disampaikan ataupun akan diberi taklimat oleh guru besar Sekolah Rendah Islam Al-Irsyad Balok, Ustaz Salmah binti Mak Yusof. Jadi mohon ibu bapa untuk dengar dan beri perhatian sepenuhnya, dan jika ada sebarang soalan boleh bertanya secara terus dalam taklimat online sebentar tadi. Jadi tanpa melengahkan masa, anda mempersilakan Ustazah Salmah binti Mak Yusof untuk menyampaikan taklimat silibus tahfiz pada pagi ini. Dengan salam hormatnya dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, terima kasih pada pengerusi majlis kita, Ustaz Muhammad Fikri yang merupakan guru penolong kanan tarbiyah. Seterusnya yang dihormati Tuan Haji Wan Ismail bin Ibrahim, Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Pendidikan Irsyad Balok, yang akan menyampaikan taklimat sukatan hafazan kita pada pagi ini. Okey, sebelum saya meneruskan, pertama sekali syukur kita kepada Allah kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat sama-sama kita bertemu di alam maya pada pagi ini atas tujuan untuk mendengar sukatan ataupun silibus tahfiz Al-Quran lil aulad. Bagi anak-anak lah, anak-anak kita, bagi kanak-kanak sekolah rendah. Saya harap dengan penjelasan yang akan kami sampaikan nanti dapat memberi pencerahan dan juga mendapat maklumat bagi ibu bapa yang sekian lama tertanya-tanya, mendapat makluman-makluman dari luar, dari sumber-sumber yang agak tidak jelas. Jadi diharap pagi ini dapat penjelasan dan memahami perjalanan silibus tahfiz yang akan kita laksanakan bermula tahun 2024 nanti, insya-Allah. Okey, bagi slot saya adalah untuk memberi makluman ataupun maklumat kepada bapa tentang objektif. Kenapa kita tukar daripada silibus DAR? Yang subjek yang terlibat hanyalah silibus DAR sahaja. DAR ni adalah sukatan pelajaran diniah dalam bahasa Arab. Contohnya fiqh, sirah, tauhid, akhlak, ilmu Quran ni tajwid, semua tu subjek DAR akan ditukar ke sukatan pelajaran tahfiz. Hanya subjek itu sahaja yang terlibat. Kemungkinan ada di kalangan bapa tertanya-tanya, semua ke? Adakah Irsyad Balok ni jadi tahfiz sepenuhnya? Tidak ya. Hanya melibatkan subjek DAR sahaja. DAR ni yang sebagaimana yang saya sebutkan tadi, subjek-subjeknya tu. Yang lain ada seperti biasa. Sukatan pelajaran KSSR ada. Sukatan pelajaran kafa bagi darjah 3 hingga darjah 5 ada seperti biasa. Jadi kemungkinan ibu bapa tertanya-tanya, macam mana dengan pengisian anak dari segi agama, darjah 1 dan darjah 2? Sebabnya kafa bermula darjah 3, darjah 1 dan 2 tiada. Macam mana pengisian bagi mereka? Okey, sukatan pelajaran pendidikan agama Islam kita gantikan, kita masukkan pendidikan agama Islam bawah ke KPM kita masukkan. Dan juga bahasa Arab ada seperti biasa. Dan bagi menampung juga kekurangan tersebut, kita ada sesi mentor-menti ataupun slot mentor-menti di pagi Jumaat. Dalam mentor-menti itu kita guna buku amal Islami. Dalam amal Islami adanya doa-doa dan adab-adab, amali solat, amali wudu, doa-doa yang berkaitan dengan contohnya bangun tidur, hendak tidur, pakai pakaian, keluar tandas, masuk tandas, semua tu ada dalam slot mentor-menti. Jadi ibu bapa jangan risaulah dari segi pembangunan insaniah anak kita darjah 1 dan darjah 2 ada kami sediakan dalam pendidikan Islam dan juga dalam buku amal Islami slot mentor-menti. Okey, itu saya harap jelas. Maksudnya bukan tahfiz sepenuhnya. Tahfiz ni ganti subjek DAR. Subjek DAR tu apa? Fiqh, sirah, akhlak dan juga ilmu Quran tadi tu. Okey, jelas. KSSR dan juga kafah ada seperti biasa. Dan juga ada yang tertanya-tanya kenapa nak tukar? Sebelum ni DAR, kemudian sekarang nak tukar ke tahfiz. Okey, pertama salah satu daripadanya, punca utamanya adalah kami melihat anak-anak sekarang dari segi penguasaan Al-Quran sangat-sangat merisaukan, sangat-sangat rendah. Sangat-sangat menurun.
berbanding dengan sebelum sebelum kita dilanda COVID-19. Okey, nilai pembacaan berkurang, nilai hafazan berkurang. Jadi kami fikir dan kami mengambil inisiatif daripada DAR kita tukarlah ke tahfiz, dan DAR tadi ada ganti dia dengan kafar tadi kan. Okey, nilai pertama sekali nilai bacaan Al-Quran dan hafazan anak-anak menurun. Okey, yang kedua, kenapa? Kami juga melihat, memerhati, memantau akhlak anak-anak semakin merudum juga, semakin berkurang, semakin menunjukkan masalah-masalah dari segi adab dan juga akhlak dan juga penampilan anak-anak. Jadi kami fikir kemungkinan dengan memasukkan ayat-ayat Al-Quran di dalam diri segala anasir-anasir jahat, anasir-anasir buruk yang ada di dalam diri anak-anak mungkin akan keluar ataupun berkurangan. Okay, yang ketiga, kenapa? Objektifnya yang ketiga, kenapa ditukar? Yang ketiga adalah memandangkan bagi anak-anak tahun 6 yang akan melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah, memohon ke sekolah menengah yang terpilih, antara soalan-soalan yang disoal adalah hafazan dan juga Al-Quran. Mungkin ibu-ibu yang ada pengalaman macam mana anak-anak memohon sekolah-sekolah yang terpilih, tahu macam mana soalan-soalan dari segi hafazan dan juga bacaan Al-Quran. Jadi kami mengambil inisiatif sebagai persiapan kepada anak-anak yang ingin memohon ke sekolah-sekolah menengah terpilih. Jadi dalam tukatan hafazan tadi adanya ayat-ayat yang biasa ditanya ataupun disoal semasa sesi temu duga kemasukan ke sekolah-sekolah menengah terpilih. Contohnya Ma'arif, MTMP, sekolah SBP, sekolah berasrama penuh, sekolah kelas aliran agama, semua itu mementingkan bacaan Al-Quran dan juga hafazan. Jadi saya berharap kepada ibu bapa semua jelas tentang objektif ataupun tujuan kenapa kami tukar daripada DAR ke hafazan, dan juga kerisauan tentang subjek-subjek mungkin jadi tahfiz semua sekali, sekolah irsyad dah tukar jadi tahfiz. Jadi harapnya jelas, hanya tukar di subjek DAR, subjek kafar dan juga subjek KSSR ada seperti biasa. Cuma subjek kafar kita bermula di tahun 3. Saya harap penjelasan saya ini jelas bagi ibu bapa. Sekiranya ada persoalan boleh tanya selepas sesi taklimat daripada Tuan Haji Wan Ismail bin Ibrahim nanti. Okey, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Mudirah Mak Yusof di atas taklimat yang telah disampaikan berkaitan dengan objektif kenapa sekolah mengambil langkah untuk mengadakan selipar tahfiz ini. Jadi insya-Allah seperti yang dimaklumkan tadi, ibu bapa boleh bertanya terus soalan jika ada, dan kita akan respon jika ada kesempatan lah. Baik, insya-Allah untuk seterusnya iaitu slot yang kedua berkaitan dengan silibus hafazan yang akan diperkenalkan ni. InsyaAllah kita akan sama-sama mendengar ada CEO Akademi Pendidikan Irsyad Balok iaitu Tuan Haji Encik Wan Ismail bin Wan Ibrahim untuk memberikan taklimat berkaitan silibus tahfiz tersebut. Jadi tanpa melengahkan masa, anda mempersilakan Tuan Haji Encik Wan Ismail bin Wan Ibrahim untuk menyampaikan taklimat. Dengan segala hormatnya dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Muallim Fikri selaku pengurusi majlis, Ustazah Salma, guru besar Sekolah Rendah Islam Irsyad Balok, dan seterusnya ibu-ibu dan ayah-ayah yang berada di talian sekian. Alhamdulillah pada pagi ini kita ambil sedikit kesempatan untuk kita bagi penerangan pada ibu-ibu dan ayah-ayah, dan juga sebahagian daripada yang hadir melalui talian pada pagi ini adalah guru-guru sendirilah, untuk kita memberi sedikit penerangan tentang silibus tahfiz Al-Quran lil aulad yang akan kita laksanakan pada tahun depan untuk anak-anak kita.
Okey, jadi saya terus kepada kita punya silibus. Jadi untuk makluman ibu-ibu dan ayah-ayah, sebenarnya silibus ini telah kita bincangkan di peringkat pentadbiran dan kita bawa ke peringkat ahli lembaga pengarah sebelum kita semua bersetuju untuk kita laksanakan di peringkat Sekolah Rendah Islam Arsyad Balok. Okey, saya cuba kongsikan sedikit slide bersama dengan untuk rujuk ayah sekalian. Okey, yang pertama tentang latar belakang silibus. Okey, boleh nampak semua kan? Okey, untuk makluman ibu-ibu dan ayah-ayah, silibus ini adalah hasil perbincangan kita dengan Dr. Muhammad Hasdi bin Muhammad Al-Hafiz yang merupakan tenaga pengajar di Sekolah Menengah Agama Al-Ma'arif Bukit Goh. Jadi ini merupakan hasil kajian peringkat sarjana dan PhD oleh beliau lah di peringkat pembelajaran beliau. Dan silibus ini sebenarnya telah diguna pakai di beberapa buah sekolah lah di Malaysia ini, dan kita merupakan antara sekolah yang barulah untuk mengguna pakai silibus ini. Okey. Seterusnya sedikit tentang silibus ini. Kenapa kita namakan silibus ini silibus tahfiz Al-Quran lil Aulad? Okey, kita lihat kepada maksud tahfiz itu sendiri, dia merupakan satu sistem atau kaedah yang mendorong seseorang itu untuk menghafal Al-Quran sehingga ia mampu membaca Al-Quran tanpa melihat mushaf. Maknanya sebuah kaedah ataupun sistem untuk anak-anak kita menghafal Al-Quran. Dan Al-Quran itu sendiri merupakan kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan untuk panduan umat manusia. Dan kita letak di belakang tu lil aulad. Aulad ini merupakan jamak ataupun plural bagi perkataan walad yang bermaksud kanak-kanak. Jadi di sini kita nak memberi satu gambaran bahawa pihak sekolah dalam usaha untuk melahirkan generasi yang mahir serta menghafal Al-Quran. Okey, ini tentang silibus ini. Okey, seterusnya antara misi dan visi kita perkenalkan silibus ini. Kalau kita lihat antara misi dan visi sekolah itu sendiri, antara lain yang pertama adalah berterusan untuk menawarkan pakej pendidikan yang menarik dan mampu biaya. Dan yang kedua adalah membentuk insan rabbani yang mampu menyumbang kepada ummah. Jadi selari dengan misi dan visi sekolah ini, kita meletakkan antara misi dan visi silibus ini adalah untuk melahirkan generasi Al-Quran, generasi yang mahir serta menghafal Al-Quran. Okey, ini berkenaan dengan misi dan visi silibus ini. Seterusnya kita lihat siapakah antara ahli jawatankuasa ataupun tim yang berusaha ataupun membina silibus inilah. Okey, kalau kita lihat seperti biasa sekolah ini dinaungi oleh ahli lembaga pengarah Akademi Pendidikan Irsyad Balok, dan pemilik kepada silibus ini adalah Dr. Ustaz Muhammad Hasdi bin Muhammad Al-Hafiz seperti yang saya sebut tadi, iaitu merupakan tenaga pengajar ataupun penyelaras kepada STAM di Sekolah Menengah Agama Al-Ma'arif Bukit Goh. Dan antara yang terlibat dalam menggubal ataupun memurnikan silibus ini adalah termasuk Ustaz Ismail Hasanuddin, yang beliau merupakan mudir di Tahfiz Turas Al-Irsyad Balok, dan sekarang ini bertugas sepenuh masa lah bersama dengan Akademi Pendidikan Irsyad Balok. Seterusnya kita ada Ustaz Basri bin Arifin yang merupakan pengetua Sekolah Menengah Islam Irsyad Balok, dan seterusnya kita ada Ustazah Salmah yang berucap tadi itu merupakan guru besar Sekolah Rendah Islam Irsyad Balok, dan seterusnya kita ada Ustaz Fakhur Razi Yahya Al-Hafiz yang merupakan GPK Sekolah Menengah Islam Irsyad Balok, dan kita juga ada Ustaz Ismail
bin Hassan. Ustaz Ismail ni dia merupakan tenaga pengajar di Sekolah Menengah Islam Irsyad Balok, dan juga kita ada Muallim Sufyan, GPK Sekolah Rendah Islam Irsyad Balok, Muallimah Majidah, GPK Sekolah Rendah Islam Irsyad Balok, Muallimah Zalina juga merupakan GPK Sekolah Rendah Islam Irsyad Balok, dan kita ada Muallim Fikri, GPK Sekolah Rendah Islam Irsyad Balok, dan kita ada Ustaz Hafizuddin yang merupakan pegawai operasi di Akademi Pendidikan Irsyad Balok. Ini antara mereka yang terlibat dalam kita menggubal silibus ini, insya-Allah. Okey, seterusnya kita lihat kepada kenapa kita bertukar daripada UP3 dan kepada sistem tahfiz ini. Tadi guru besar ataupun mudirah Salmah dah terangkan tentang kenapa kita bertukar daripada silibus UP3 ini kepada sistem tahfiz. Mungkin saya boleh sebut lagi sekali antara sebab-sebab yang kita ambil kira sebelum kita membuat perubahan ini, antaranya kita melihat kelemahan anak-anak kita dalam membaca Al-Quran. Walaupun tak semua, sebahagiannya tidak bermasalah, tetapi sebahagian daripada anak-anak kita itu masih lemah dalam Al-Quran. Jadi kita merasakan satu kekecewaan apabila anak-anak yang keluar daripada pusat pendidikan Irsyad Balok ini dalam keadaan mereka tidak menguasai Al-Quran. Jadi kita merasakan satu sangat kekurangan lah di situ. Dan seterusnya yang kedua, antara sebab kita tukar daripada silibus UP3 ataupun DA ini kepada sistem tahfiz, antara lain adalah disebabkan kita melihat silibus KSSR yang ada sekarang ini, dia semakin tinggi dan berat untuk anak-anak kita. Maknanya dengan kita kata soalan-soalan ataupun silibus-silibus yang beraras tinggi ini, dan seperti anak-anak kita ni terlalu banyak dia bawa, subjek tu terlalu banyak dari segi subjek KSSR-nya, subjek kafanya, dan juga termasuk subjek UP3 ini. Jadi kita melihat benda itu secara keseluruhannya agak berat lah untuk anak-anak kita bawa semua tu. Dan kita lihat penilaian pelajaran anak-anak kita itu dia dah bermula daripada tahun 4. Jadi anak-anak kita ni dia dah start struggle untuk belajar itu bermula daripada tahun 4. Seterusnya kita lihat kepada yang ketiga tentang keputusan UP3. Jadi kita lihat terutamanya di Pahang ini sendiri ataupun di sekolah-sekolah kerajaan, keputusan UP3 ini sepertinya sudah tak diambil kira memandangkan dia dah ada sijil keputusan kafah itu. Jadi di kebanyakan sekolah, terutamanya di Pahang dan juga di sekolah-sekolah kerajaan, sekolah berasrama penuh, sekolah tahfiz sains dan sebagainya, mereka mengambil kira keputusan peperiksaan kafah, mana UP3 ini sebagai. Okey, seterusnya kita lihat yang keempat berkenaan dengan ujian kemasukan ke sekolah menengah agama ataupun tahfiz sains. Di sana ujian-ujian ataupun penilaian yang dikenakan kepada pelajar itu lebih berfokus kepada bacaan Al-Quran itu sendiri. Jadi kita merasakan satu kerugian lah pada anak-anak kita yang terutama beliau keluar daripada sekolah irsyad ini dalam keadaan bacaan Al-Qurannya masih lemah, kaedah hafazannya agak tidak bagus lagi dan sebagainya. Walaupun akademik mereka cemerlang, tetapi dalam Al-Quran dan juga hafazan ini mereka lemah. Satu kerugian lah untuk anak-anak kita menyambung ke pelajaran ke sekolah-sekolah yang lebih baik lah, sekolah menengah agama, tahfiz sains dan sebagainya. Dan seterusnya antara sebab itu juga kita nak mengurangkan beban lah pada pelajar tahun 5, di mana sekarang ni
pembacaan tahun 5 ni dia dah jadi ada 3 peperiksaan. Dia ada UPKK, dia ada UPSRI dan dia ada peperiksaan UASA ataupun UPSA. Ni antara yang kita bincangkan di peringkat pengurusan ahli lembaga mengarah. Kenapa kita mengambil keputusan untuk kita tukar silibus ini kepada sistem tahfiz. Okey, seterusnya kita pergi kepada objektif sistem tahfiz Al-Quran lil Aulad ini. Sistem yang kita nak perkenalkan kepada anak-anak kita pada tahun depan. Apa objektif dia? Apa matlamat kita? Kita nak capai apa sebenarnya? Okey, yang pertama, matlamat kita adalah untuk memastikan murid-murid kita, pelajar-pelajar kita ini, dia menguasai pembacaan Al-Quran dengan sempurna. Dia dapat baca Al-Quran itu dengan baik. Dia dapat menghayati bacaan Al-Quran itu. Itu objektif kita yang pertama. Sebab sebelum ini kita lihat ada pelajar-pelajar kita ini yang tak menguasai bacaan Al-Qurannya, yang tak mahir dalam bacaan Al-Qurannya. Seterusnya yang kedua, antara objektif dia adalah untuk kita memastikan murid-murid kita ini menghafal Al-Quran. Kita nak murid-murid kita ini dah mula belajar untuk hafal Al-Quran daripada darjah 1 lagi. Sebab ini antara perkara yang akan kita fokuskan kepada pelajar-pelajar kita. Jadi kita target pelajar-pelajar kita ini, dia akan menghafal Al-Quran daripada darjah 1 sehingga darjah 6. Sasaran kita adalah 7 juzuk. KPI kita adalah 7 juzuk sehingga beliau anak-anak kita ini masuk ke tahun 6. Dan seterusnya objektif kita yang ketiga adalah untuk melahirkan ataupun untuk menjadikan anak-anak kita ini dia boleh mengulang hafazan Al-Quran itu agar Al-Quran ini sebati dengan pelajar-pelajar kita. Jadi bila dia keluar daripada bumi irsyad ini, Al-Quran itu bukan benda yang asing bagi mereka. Menghafal Al-Quran itu bukan perkara yang baru bagi mereka. Mana selepas daripada dia keluar daripada irsyad, dia pergi ke sekolah-sekolah mana? Sekolah agama ke, sekolah aliran tahfiz sains ke, ataupun sekolah-sekolah biasa pun, Al-Quran ini dah menjadi sebahagian daripada kehidupan mereka. Mereka, kita nak biar mereka rasa susah nak tinggalkan Al-Quran ni. Biar mereka merasakan hari-hari ni kena tengok Al-Quran, kena baca Al-Quran. Apatah lagi kita nak mereka teruskan apabila keluar daripada bumi irsyad ini. Okey, itu antara objektif kita lah dalam kita memperkenalkan silibus ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada sukatan hafazan. Mungkin seperti yang Mudirah sebut tadi, mungkin ibu-ibu dan ayah-ayah tertanya-tanya, adakah macam anak-anak kita ni akan menghafal 30 juzuk dalam tempoh 6 tahun berada di irsyad ini, dalam keadaan mereka bukan tinggal di asrama, mereka belajar harian, hari-hari balik rumah. Lepas tu mereka ada lagi subjek-subjek KSSR, ada subjek kafar dan sebagainya. Jadi adakah mereka ni akan hafal 30 juzuk? Jadi macam mungkin ibu-ibu dan ayah-ayah akan merasakan itu satu bebanan lah kot untuk anak-anak kita dalam keadaan silibus yang banyak dan sebagainya. Okey, jadi untuk makluman ibu-ibu dan ayah-ayah, silibus yang kita perkenalkan ini, silibus Al-Quran lil Aulad ini, sasaran kita untuk anak-anak kita adalah untuk kita target mereka boleh menghafal 7 juzuk, sekurang-kurangnya 7 juzuk apabila keluar daripada irsyad ini. Okey, kalau kita lihat di sini kita ada 3 modul. Modul yang pertama, modul yang kedua dan juga modul yang ketiga. Okey, modul yang pertama bagi murid tahun 1 hingga 2, dia merangkumi juzuk 30
surah-surah pilihan dan juga juzuk 1. Modul yang kedua bagi murid-murid tahun 3 hingga 4, dia merangkumi juzuk 2 dan 3. Dan modul yang ketiga bagi pelajar-pelajar tahun 5 dan 6, dia merangkumi juzuk 4 dan 5. Jadi mungkin ibu-ibu dan ayah-ayah tertanya-tanya, macam mana anak-anak kami yang sekarang ini berada di tahun 6, contoh tahun depan dia masuk tahun 6, sekarang ni tahun 5, tahun depan masuk tahun 6, sekarang ni tahun 4, tahun depan tahun 5, sekarang ni tahun 3, tahun depan tahun 4. Macam mana keadaan mereka? Modul mana yang akan mereka gunakan? Adakah mereka akan terus gunakan modul yang ketiga ataupun mereka akan guna modul yang kedua? Okey, untuk makluman ibu-ibu dan ayah-ayah, untuk tahun depan kita akan bermula dengan modul 1 untuk semua anak-anak kita daripada darjah 1, daripada tahun 1 sampai tahun 6. Mereka akan menggunakan modul 1, iaitu yang di dalamnya merangkumi juzuk 30, surah-surah pilihan dan juga juzuk pertama. Okey, jadi mungkin sebahagian daripada anak-anak kita yang berada di tahun 5, tahun 6, mereka telah selesai menghafal juzuk 30 dan juga surah pilihan. Jadi bagi murid-murid ini yang telah selesai hafal, dah selesai dah silibus. Sebab sebelum ini kita memang ada hafazan juzuk 30 dan surah pilihan. Jadi bagi pelajar-pelajar ini, mereka akan terus menghafal juzuk 1. Bagi yang dah selesai, mereka akan terus menghafal juzuk 1. Tetapi ada anak-anak pelajar kita yang lemah walaupun mereka berada di tahun 6, tahun 5, tahun 4 dan tahun 3, mereka masih lagi akan kita kata dipandu oleh muallim dan muallimah untuk selesaikan dulu juzuk 30 dan juga surah pilihan. Jadi level hafazan anak-anak ini walaupun mereka berada di tahun 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, tahap hafazan masing-masing itu berbeza. Berbeza mengikut kemampuan masing-masing. Sebab ni kita tak akan habiskan sesuatu modul itu sekiranya pelajar-pelajar itu belum menguasai ataupun belum habis menghafal modul 1. Selesai modul 1 baru mereka akan beralih kepada modul 2. Jadi mungkin ibu-ibu dan ayah-ayah fikir macam seolah-olah anak-anak ibu dan ayah-ayah ini tak habislah silibus kan. Okey, sekarang ni kita punya matlamat, kita punya objektif untuk anak-anak kita ini, kita nak mereka ini sekurang-kurangnya mereka mahir dalam bacaan Al-Quran. Mahir apabila keluar daripada bumi syad ini, walaupun mereka tak melalui modul 2 ataupun modul 3, tetapi mereka mahir dalam bacaan Al-Quran. Kita tak nak anak-anak kita ini keluar dalam keadaan mereka tak mahir baca Al-Quran, tak menguasai tajwid dan sebagainya. Jadi untuk tahun depan kita akan bermula dengan modul 1 untuk semua pelajar. Bergerak kepada modul 2 dan juga modul 3. Okey, seterusnya modul pengajaran. Macam mana anak-anak kita ini akan dipantau oleh guru-guru, muallim dan muallimah. Okey, untuk di peringkat awal, untuk semua peringkat darjah 1 hingga darjah 6, mereka akan melalui proses yang kita sebut sebagai tamhid, iaitu dalam tempoh 6 bulan yang pertama, mereka akan diberi penekanan tentang kelancaran dalam bacaan Al-Quran dalam tempoh 6 bulan pertama. Tetapi sekiranya anak-anak kita ni dah lancar, dah boleh baca Quran dengan baik, tajwidnya bagus dan sebagainya, mereka akan terus kepada hafazan. Mereka tak perlu dah melalui tamhid ini. Walaupun contoh kita kata anak kita baru darjah 1 masuk tahun depan, tapi dia dah mahir dah bacaan Al-Quran.
lancar, tajwidnya betul dan sebagainya, beliau akan terus kepada hafazan, peringkat menghafal. Okey, selepas daripada proses tamhid ini, sekiranya anak-anak kita ini kita tengok bermasalah, masih lagi perlu dari segi pemantauan dan sebagainya, kita pergi kepada satu peringkat lagi yang kita sebut sebagai tahsin, iaitu di sana ada sistem mentor yang bermasalah, dan pada masa yang sama juga kita akan perkenalkan kelas intensif bagi murid-murid ini. Jadi kita akan bagi penekanan di peringkat awal ini agar mereka ini selesai dari segi bacaan Al-Quran dengan makhrajnya, dengan tajwidnya dan sebagainya, belum mereka pergi kepada proses hafazan itu sendiri. Dan di sini juga kita lihat ada modul pengajaran yang termasuk tajwid dan juga tahfiz. Jadi yang ni dia akan berlangsung sepanjang masa lah. Sepanjang masa pelajar-pelajar kita, murid-murid kita menghafal, dia akan pemantauan, pembelajaran itu dia akan berlaku sepanjang masa tentang tajwid dan juga tahfiz itu. Okey, harap jelas untuk ibu-ibu dan ayah-ayah. Kalau ada apa-apa yang nak komen, apa semua tu mungkin boleh komen dekat mesej tu dulu, sebab masa kita pun agak terhad juga ni. Kita nak bagi penerangan dulu. Ada soalan apa semua tu boleh mesej dekat situ, nanti kita cuba jawab di hujung kita punya penerangan ini. Seterusnya kita pergi kepada kaedah penilaian. Bagaimana kita nak menilai anak-anak kita ini, nak menilai tahap mereka dan sebagainya. Okey, di sana kita akan ada guru-guru kita lah, muallim dan muallimah kita. Dan muallim dan muallimah kita ini sebahagian besarnya, boleh dikatakan semualah, sebahagian besarnya akan terlibat dengan hafazan ini. Dan mereka semua ini akan diberi kursus oleh Dr. Muhammad Hasdi untuk bagaimana mereka nak menilai, bagaimana mereka nak memantau bacaan anak-anak ini, membuat rekod dan sebagainya. Itu kita akan ada kursus daripada Dr. Muhammad Hasdi itu sendiri, insya-Allah. Dan kaedah penilaian ini kita lihat di sini, kita akan ada talaki dan syafawi bersama dengan guru-guru. Yang ini akan akan berterusan lah, syafawi dan talaki ni. Kita akan ada ujian berkala untuk anak-anak kita ini yang akan kita adakan 4 kali setahun. Maknanya anak-anak kita ini kita akan pantau dia, dia juga akan menjalani ujian untuk hafazan ini. Dan seterusnya di akhir kita kata hafazan mereka itu, kita akan sediakan, kita sebut sebagai syahadah lah, oleh guru-guru kita yang Al-Hafiz lah di sini. Di Irsyad Baluk ini kita ada 2 orang lah guru Hafiz. Seorang di Tahfiz Turah Irsyad Baluk, Ustaz Ismail Hasanuddin, dan seorang lagi kita ada di Sekolah Menengah Islam Irsyad Baluk, Ustaz Fakur Rozi. Maksudnya kita akan keluarkan sijil untuk anak-anak kita yang dah syahadah. Okey, dan seterusnya antara sasaran kita juga kepada semua pelajar kita daripada darjah 1 sampai 6, kita akan jadual, kita akan susun untuk mereka semua ini khatam Al-Quran sepanjang berada di Sekolah Rendah Islam Al-Irsyad Baluk. Dalam tempoh 6 tahun ini, kita nak semua pelajar kita yang keluar daripada Irsyad ini khatam Al-Quran. Sekurang-kurangnya sekali khatam. Dan kita akan keluarkan CJ khatam ini. Cumanya mungkin di peringkat khatam itu kita ada jugalah dari segi penilaian. Maksudnya khatam itu dalam keadaan bacaannya begitu, bacaan itu dah lancar, baik dan sebagainya. Kita akan bagi penilaian lah, mumtaz, jaid jiddan dan sebagainya. Tetapi apa yang penting, semua pelajar-pelajar kita keluar daripada bumi Irsyad ini, mereka dah khatam Al-Quran sekurang-kurangnya sekali sekolah, insya-Allah. Ini kita punya kaedah penilaian dan kita punya sasaran lah.
Okey, seterusnya untuk alat ataupun bahan bantu mengajar, pelajar kita akan menggunakan buku Iqra di peringkat yang pertama bagi pelajar-pelajar yang masih lagi lemah dari segi bacaan dan sebagainya. Seterusnya kita akan ada modul tahfiz. Tu kalau ibu-ibu dan ayah-ayah boleh tengok kita punya gambar modul itu yang kita design, kita buat dengan kos yang agak tinggi dalam keadaan bermatlamatkan supaya anak-anak kita nanti dia seronok nak menghafal. Dalam itu ada warna-warna dan sebagainya, maknanya dia tak bosan lah kan. Jadi kita tak guna Quran yang mushaf Al-Quran yang betul itu, kita bahagikan ikut modul yang telah kita susun tadi. Jadi buku ini juga kita cetak untuk anak-anak kita dia tengok tu menarik lah. Seterusnya kita akan ada rekod hafazan yang akan dipantau oleh guru-guru dan ibu dan ayah boleh tengok nanti rekod hafazan anak-anak masing-masing. Dia boleh tengok tahap mana anak dia sampai kat mana dah hafal. Dan seterusnya mungkin apabila naik tahap 2, tahap 5, 6, anak-anak kita dah mahir, mungkin dia orang boleh guna mushaf Al-Quran itu sendiri. Dan juga satu penambahbaikan yang kita buat dalam silibus ini, dalam modul tahfiz nanti, dia akan ada QR code untuk anak-anak kita ikut cara bacaan. Jadi mak ayah pun boleh, kalau nak ajar anak-anak, nak pantau, boleh scan QR code tu. Kita ada bacaan Al-Quran oleh seorang Syekh Azhar yang kita boleh dengar dan kita boleh pantau bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh anak-anak kita. Kalau dalam kereta pun boleh. Kita scan QR code ini, kita akan dengar bacaan itu mengikut surah. Kita dah susun. Sebahagian tu setiap muka surat. Jadi dia membantulah anak-anak kita untuk menghafal dan membantu juga ibu-ibu dan ayah-ayah untuk memantau bacaan anak-anak kita. Okey, dan seterusnya sebagai rujukan ibu-ibu dan ayah-ayah, kita boleh lihat sini saya sertakan kita punya perjanjian rakan strategi. Perjanjian yang kita buat antara Akademi Pendidikan Irsyad Balugh Berhad ini bersama dengan Dr. Muhammad Hasdi bin Muhammad Al-Hafiz, perjanjian rakan strategi untuk menggunakan silibus ini di Sekolah Rendah Islam Al-Irsyad Balugh. Okey, saya rasa itulah penerangan ataupun penjelasan lah tentang silibus yang akan kita laksanakan pada tahun hadapan. Dan juga untuk makluman ibu-ibu dan ayah-ayah, kita dalam proses cetak buku ini untuk kita selesaikan, untuk kita agihkan kepada anak-anak apabila masuk tahun baru nantilah. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini, desain dan sebagainya itu, dia menarik minat lah anak-anak kita untuk menghafaz Al-Quran. Okey, rasanya itulah penerangan daripada saya tentang silibus ini. Mungkin kita ada masa, sedikit lagi masa untuk kita buka ruang untuk ibu-ibu dan ayah-ayah. Sekiranya ada soalan nak tanya, boleh tanya. Kita akan berakhir pukul 11 tepat insya-Allah. Okey, sini ada beberapa soalan. Soalan yang pertama, kejap saya tak nampak sangat. Subjek ni ada subjek ilmu Quran, tajwid. Setelah bagaimana anak-anak belajar tajwid dengan betul. Okey, yang tu saya rasa saya jelaskan tadi kan, berkenaan dengan tahap yang pertama. Maknanya anak-anak kita ini apabila dia masuk 6 bulan yang pertama, kita akan bagi penekanan kepada anak-anak kita ini untuk bacaan Al-Quran. Jadi maknanya
yang ni kita sebut sebagai peringkat tamhid. Maknanya dalam tempoh itu anak-anak kita ini akan diberi penekanan untuk diorang selesaikan bacaan Al-Quran itu secara bertajwid. Sekiranya bermasalah juga, kita akan pergi kepada proses tahsin itu. Maknanya anak-anak kita dia takkan terus menghafal. Kita akan selesaikan dulu bacaan dia, baru dia pergi kepada proses menghafal. Boleh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ada soalan dia tadi dah dijawab oleh Cik Wan. Soalan pertama tadi, tambahanlah sedikit untuk tajwid dalam pendidikan Islam pun ada, dalam PAI yang kita masukkan tu pun ada. Dan bagi darjah 3, darjah 4, darjah 5 ada dalam silibus KAFA, iaitu tilawah. Tilawah tafsir tu pun ada tajwid, insya-Allah. Masih lagi adalah pengisian ya. Soalan yang kedua, macam mana ibu bapa boleh support sistem ni selepas sekolah anak-anak? Tadi pun telah diterangkan oleh Tuan CEO kita, iaitu boleh rujuk QR code ataupun buku rekod itu sendiri. Dia ada kaedah-kaedah pembelajaran, kaedah-kaedah yang digunakan, iaitu tengok 5 kali, kemudian baca, kemudian hafaz, kemudian tasmih. Ada dalam buku tersebut dah diceritakan kaedah-kaedah penghafazan bagi anak-anak. Okey, soalan yang keempat, memang sekolah hapuskan ke terus subjek diniah dalam bahasa Arab tu? Ya. Cuma kita ganti. Macam yang saya sebutkan tadi, dari segi pengetahuan anak-anak tentang ibadah, contohnya solat, amali wudu, bacaan-bacaan dalam solat, itu ada dalam buku amal Islami yang kita telah laksanakan pada tahun ni lah. Sebelum-sebelum ni memang dah ada dalam slot mentor-menti. Dan juga bahasa Arab KPM dah ada, dan juga Lughatul Quran dalam silibus KAFA pun dalam bahasa Arab. Okey. Soalan yang kelima dan keenam, adakah waktu hafazan akan dipanjangkan dari sebelum ni? Ya, dipanjangkan. Maknanya kita tambah waktu hafazan. Sebab kita ganti dengan masa subjek dar tadi ya. Boleh tahu sekolah mana yang telah gunakan modul tahfiz aulad ini untuk rujukan? Ma'arif sendiri pun guna kan? Dia digunakan, Ma'arif pun guna. Okay, seterusnya, bagi mushaf Al-Quran, adakah mushaf Al-Quran yang digunakan di-standardiskan agar murid-murid menggunakan mushaf Al-Quran yang sama, atau murid boleh menggunakan mana-mana mushaf Al-Quran untuk hafazan? Kita memang dah sediakan buku yang telah disebutkan oleh Tuan CEO tadi, mengikut modul-modul. Dalam tu dah ada ayat-ayat Al-Quran, dan kalau ibu bapa nak cek pun boleh tengok di QR code yang disediakan. Okey, 7 soalan saja setakat ini. Okey, saya harap menjawablah soalan-soalan daripada ibu bapa semua. Dan sekiranya masih timbul lagi persoalan-persoalan, masa sekarang tak ingat lagi, tak boleh nak tanya sebab dia fokus ke taklimat. Akan datang tu tiba-tiba teringat nak tanya, boleh PM mana-mana guru ataupun mana-mana pentadbiran. InsyaAllah kami akan beri penjelasan, ataupun boleh datang ke sekolah. Wallahu a'lam. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada Mudira, dan terima kasih juga kepada ibu-ibu dan ayah-ayah yang bertanya tadi. Mungkin selepas daripada ini timbul lagi persoalan-persoalan yang rasanya belum clear, belum jelas dan sebagainya. Soalan-soalan itu boleh diajukan kepada sekolah di peringkat pentadbiran, dan insya-Allah kami dari masa ke semasa akan cuba memantau dan melihat keberkesanan silibus ini, dan mudah-mudahan kita punya matlamat, kita punya objektif untuk anak-anak kita ini
dan yang kita merasakan satu penambahbaikan yang sangat perlulah untuk anak-anak kita ini. Mudah-mudahan ianya dapat kita realisasikan, matlamat ini dapat kita capai dengan sokongan dan juga bantuan daripada ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian, insya-Allah. Jadi akhirnya sebelum saya serah kepada pengerusi Muallim Fikri, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua ibu-ibu dan ayah-ayah yang hadir melalui talian maya pada pagi ini, dan mudah-mudahan penerangan yang diberikan oleh saya dan juga mudirah tadi sedikit sebanyak memberi kefahaman lah kepada ibu-ibu dan ayah-ayah dalam menghadapi tahun baru akan datang. Anak-anak kita akan belajar satu sistem yang baru, insya-Allah. Dan sekali lagi, sekiranya ada sebarang kekurangan dan sebagainya, kami di peringkat Akademi Pendidikan Ishak Balok, di peringkat sekolah rendah, akan mohon ampun dan maaf, dan mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini memberi kebaikan kepada anak kita, bukan saja kebaikan di dunia ini, dan apa yang kita harapkan adalah kebaikan di akhirat nanti, insya-Allah. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Haji Encik Wan Ismail bin Wan Ibrahim, CEO Akademi Pendidikan Ishak Balok, di atas taklimat mengenai silibus hafazan yang akan dilaksanakan. Jadi insya-Allah sebarang soalan yang ada selepas daripada ini, seperti yang dimaklumkan tadi, kita mengalukan ibu bapa untuk bertanya jika ada sebarang kemusykilan berkaitan dengan silibus hafazan yang akan dilaksanakan. Mohon maaf juga daripada pihak kami di atas kekurangan sekiranya sepanjang taklimat ini ada di kalangan ibu bapa yang tak dapat nak join, tak dapat bersama. Jadi kita akan adakan rakaman yang mungkin boleh ditonton oleh ibu bapa yang tidak berkelapangan pada pagi ini, insya-Allah. Jadi terima kasih yang ucapkan kepada dua individu yang memberi taklimat pada pagi ini, iaitu Ustazah Salmah binti Mak Yusof, Mudirah Sekolah Rendah Islam Al-Ishak Balok, dan juga Tuan Haji Encik Wan Ismail bin Wan Ibrahim, CEO Akademi Pendidikan Ishak Balok, serta ibu bapa yang turut hadir bersama dengan kita pada pagi ini untuk sama-sama kita memberi gambaran secara jelas kepada ibu bapa tentang pelaksanaan yang akan dilaksanakan oleh pihak sekolah. Jadi ana mengakhiri taklimat silibus tahfiz pada pagi ini dengan bacaan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Okay, Alhamdulillah, terima kasih kepada semua ibu bapa atas sokongan dan dukungan kepada pihak sekolah. Jadi ana sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.